Wah, lamanya tak jumpa, Jasmine. Awak masih cantik macam dulu. Mari sini, peluk sekejap. Ya, memang betul. Kenapa pula ada tangan Haris di sini? Mungkin tersilap agaknya. Pada usia 47 tahun, malam itu di majelis perjumpaan semula rakan sekolah. Kisah ini bermula sekarang. Sila langgan dan tekan butang suka. Kongsikan juga pendapat Anda di ruangan komen. Abang, hari Sabtu nih, boleh tak saya nak pergi reunian sekolah sekejap? 2 hari saya kumpul kekuatan untuk bertanya soalan itu. Suami saya memandang sekejap, kemudian mengangguk. Pergilah? Dah lama kan tak jumpa kawan-kawan? Walaupun dia berkata begitu, adakah hatinya sedikit kecewa? Atau dia langsung tidak peduli? Saya berusia 47 tahun. Ibu kepada 2 orang anak, istri kepada seorang suami, dan setiap hari saya habiskan masa di antara peti sejuk dan pembersih vakum. Saya tidak pernah pikir ini satu penderitaan. Karena saya percaya, inilah kehidupan yang normal. Tetapi akhir-akhir ini, saya sering mendapati diri saya berdiri lama di hadapan cermin, kedutan di hujung mata, perut yang mula menggeleber, wajah tanpa secalit solekan. Dulu, saya pun boleh tahan cantiknya. Ada zaman di mana pipi saya akan merona merah hanya dengan namanya dipanggil, zaman di mana semua orang kata saya kelihatan begitu segar dan menawan. Tiba-tiba, kawan saya, Mimi, menghubungi. Jasmine, kali ini kau kena datang tahu. Reunian sekolah menengah kita, kau tak pernah datang sekalipun. Hati saya berdebar mendengar kata-katanya. Nama-nama yang hampir dilupakan. Adakah mereka masih ingat saya? Tak apalah kalau tiada siapa yang ingat. Saya cuma mahu sekali-sekala kembali menjadi diri saya yang dulu. Saya membuka meja solek dan mengeluarkan gincu yang sudah lama tidak disentuh. Merah jambu lembut, warna yang tidak pernah saya pakai sejak berkahwin. Saya mengeringkan rambut dan memakai pakaian yang kemas. Wajah di cermin kelihatan sedikit asing, tetapi penuh debaran. Pukul 6 petang, saya menaiki bus menuju ke lokasi reunian. Di luar tingkap, kebebasan yang sudah lama tidak dirasai. Di dalam hati, debaran kecil yang hangat, Jasmine. Satu suara yang saya kenali memanggil dari jauh. Dan pada saat itu, langkah saya terhenti. Dia orangnya. Lelaki yang begitu gigih mengejar saya semasa tingkatan 5 dulu, si budak nakal, kaki gaduh, dan selalu cari masalah, Haris. Kini, dia berdiri di hadapan saya, seorang lelaki kacak yang memakai sut dan jam tangan mewah. Jasmine, kan? Wah, lamanya tak jumpa. Dia menghampiri saya terlebih dahulu dengan senyuman yang ceria. Senyuman itu masih sama seperti dulu, kelihatan nakal, tetapi entah kenapa terasa lembut dan mesra. Haris, awak dah banyak berubah. Apabila saya berkata begitu, dia tersenyum dan menjawab, dulu aku nih teruk sikit kan, tapi bila dah nak cari makan, kenalah jadi matang. Dia menghulurkan tangannya. Saya sedikit terkejut, tetapi menyambut salamnya dengan selambah. Tangannya terasa hangat. Rakan-rakan lain mula tiba, dan setiap meja dipenuhi dengan gelak tawa dan cerita-cerita lama. Kebanyakannya sudah menjadi ibu dan bapa. Wajah keanak-anakan mereka dulu hanya tinggal kenangan, diganti dengan riak wajah yang penat dan sedikit kaku. Tetapi di antara mereka semua, ada seorang yang paling menonjol. Haris, dia kini seorang CEO yang menguruskan syarikatnya sendiri. Gaya percakapannya santai, dan setiap kali dia ketawa, orang di sekelilingnya seolah-olah tertarik. Image kasarnya yang dulu telah hilang, digantikan dengan pesona seorang lelaki matang. Dia nampak benar-benar hebat. Selepas beberapa gelas bir, Haris duduk di sebelah saya. Jasmine, kenapa awak tak berubah langsung? Masih sama macam dulu? Apa awak cakap nih? Saya nimak budak dah. Tapi senyuman awak masih sama macam dulu. Tiba-tiba, satu sudut hati saya terasa geli. Sudah lama tiada siapa yang melihat saya sebagai seorang wanita. Pandangan matanya terasa bukan seperti memandang seorang kawan biasa. Tanpa sadar, saya mengalihkan pandangan. Jasmine. Apabila dia memanggil nama saya sekali lagi, saya mahu salahkan debaran jantung ini pada alkohol. Awak ingat tak, masa hari graduasi sekolah, awak nangis. Saya terkejut tengok. Bila masa pula saya nangis? Betul. Awak sorang-sorang tunduk kat belakang dewan. Saya curi-curi tengok, ternampak awak tengah menangis. Haris, yang sedikit mabuk,
mengimbau kembali kenangan lalu dengan begitu jelas. Kenangan yang saya sendiri sudah lupa. Tetapi dia masih ingat. Mas satu, awak nampak cantik sangat. Ada satu nada aneh di hujung ayatnya. Saya tidak tahu sama ada perlu ketawa atau mengelak, cuma yang saya rasa, hati saya menjadi hangat. Meja kami sudah dipenuhi botol bir kosong. Rakan-rakan lain mula berpecah, masing-masing tenggelam dalam nostalgia sendiri. Di tengah-tengah alunan musik perlahan dan hilai tawa, saya dan Haris masih duduk berhadapan. Kau tahu tak, dulu masa sekolah aku tergilakan kau? Mestilah ingat. Siapa lagi yang hari-hari tunggu depan gerai burger kalau bukan kau? Habis tuh, kenapa kau tak terima aku? Kau kan budak nakal. Asyik bergaduh kerja. Kami berdua ketawa, tetapi di dalam tawa itu ada rasa sayu. Seolah-olah kami berdua sadar betapa jauhnya masa telah berlalu. Tapi sekarang aku dah oke, kan? Dah nampak hebat sikit. Dia mengangkat gelasnya. Kalau macam tuh, luahan perasaan yang tak kesampaian dulu. Kalau aku buat sekali lagi sekarang, awak akan terima tak? Kata-kata itu diluahkan seperti gurauan. Tetapi saya tidak mampu ketawa, hanya terasa sesak di dada. Tiba-tiba, dia menghulurkan tangannya perlahan. Selamat berkenalan semula, Jasmine. Saya rindu sangat kat awak. Tanpa sadar, saya menyambut tangannya, dan huluran itu terasa menyentuh jauh ke dalam hati saya. Mari sini, peluk sekejap. Seronok betul dapat jumpa kau. Mendengar kata-katanya, saya mengangguk sambil tersenyum. Kami berpelukan, sekejap, seperti kawan biasa. Tetapi kemudian, tangannya melepasi belakang badan saya, dan menyentuh di situ. Tidak, tapak tangannya jelas terasa di punggung saya. Seketika, seluruh badan saya kaku. Tetapi yang lebih aneh ialah, saya tidak mampu berkata apa-apa terhadap sentuhan itu. Tangan yang memeluk belakang saya itu perlahan-lahan meluncur ke bawah. Saya menahan nafas, ini tidak betul. Lampu amaran menyala di dalam kepala, tetapi badan saya seolah-olah membeku. Sama ada sentuhan itu tidak sengaja atau disengajakan. Saya tidak bertanya, dan dia juga tidak berkata apa-apa. Maaf, saya terlalu teruja dapat jumpa awak. Dia berkata ringkas. Tetapi suaranya bergetar, lebih dari sekadar gurauan biasa. Saya coba tersenyum. Tak apa. Saya pun macam teruja sikit malam nih. Adakah itu yang saya maksudkan? Atau itu cuma alasan saya karena tidak mahu merosakkan suasana? Haris kembali ke tempat duduknya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya duduk diam, coba menghilangkan kehangatan yang tertinggal di hujung jarinya. Majelis reunian hampir berakhir. Apabila kesan alkohol mulai hilang, pikiran saya menjadi semakin bercelaru. Ini cuma kesilapan. Perasaan sementara. Haris dan saya jadi begini sebab minum. Saya coba memujuk diri sendiri sambil mengeluarkan telepon dan menghantar message kepada suami. Dah nak habis. Nanti saya naik Grab balik. Balasannya ringkas dan acuh tak acuh. Oke. Satu perkataan itu membuatkan saya rasa lebih sunyi. Bukannya saya berharap dia menunggu, tetapi entah kenapa hati terasa kosong. Haris datang kepada saya. Nak saya hantarkan? Saya menggeleng. Tak apa. Saya boleh balik sendiri. Dia memandang saya sejenak, kemudian berkata perlahan, Jasmine, seronok sangat dapat jumpa awak hari ini. Ikhlas dari hati saya. Kemudian, dia memegang tangan saya sekejap sebelum berpaling seolah-olah tiada apa-apa. Malam itu, di dalam Grab, saya memandang keluar tingkap sambil terus teringatkan sentuhan itu. Momen singkat yang tidak boleh diceritakan kepada sesiapa. Tetapi rasa sentuhan malam itu tidak dapat dipadamkan. Sehari berlalu. Seolah-olah tiada apa yang terjadi, saya kembali menyediakan sarapan, menyiapkan bekal anak-anak, dan menghidangkan kopi untuk suami. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Saya mula merasa asing dengan diri sendiri. Momen ketika tangan Haris menyentuh saya terus bermain di pikiran. Rasa terkejut, dan debaran aneh yang bercampur di dalamnya. Itu bukan rasa takut. Bukan juga rasa jijik. Jadi, apa sebenarnya? Sambil duduk di sofa ruang tamu menghirup kopi sendirian, saya termenung. Mak, adik pergi dulu ya. Suara ceria anak saya menyedarkan saya. Ya, hati-hati. Pintu ditutup, dan rumah kembali sunyi. Dalam kesunyian itu, saya kembali ke malam itu. Jasmine, awak tak berubah langsung. Senyuman awak masih sama macam dulu. Mari sini peluk sekejap.
Sebab seronok sangat dapat jumpa. Dan sentuhan itu, bolehkah saya anggap semua kata-kata dan perbuatannya itu sebagai satu kesilapan? Adakah itu semua hanya karena alkohol? Saya mencapai telepon dan melihat nomor Haris yang tiada sebarang message masuk. Kenapa dia tidak menghubungi? Adakah dia sudah melupakan segalanya? Saya juga tidak menghantar message. Saya tidak boleh. Saya takut jika saya berbuat begitu, sesuatu akan bermula semula. Tetapi yang lebih menakutkan ialah hakikatnya saya sedang menunggu message daripadanya. Sejak hari itu, saya sering berhenti di hadapan cermin. Kedutan di dahi, garis-garis halus di mata. Tetapi entah kenapa, wajah saya nampak sedikit lebih berseri. Sayang, anak-anak tuition pukul berapa hari ini? Pukul 7, kena hantar di orang. Mendengar kata-kata suami, saya mengangguk dan seperti biasa membuka buku nota. Sejak hari itu, semuanya sama seperti biasa. Saya menyediakan makanan, membasuh pinggan, menguruskan jadwal suami dan anak-anak. Hari saya berlalu dari menit ke menit, tetapi anehnya, saya mula rasa seperti hidup sebagai orang lain. Walaupun saya duduk di sofa, badan saya di situ, tetapi pikiran saya melayang ke tempat lain. Beberapa kali sehari, babak malam itu akan muncul semula. Sentuhan itu, pandangan mata itu, dan belakang badannya yang berlalu tanpa sepatah kata. Kenapa dia berpura-pura tiada apa yang berlaku? Kenapa saya tidak berkata apa-apa? Kemudian terlintas di pikiran, mungkinkah Haris sengaja tidak menghubungi? Mungkin dia mahu menganggapnya sebagai satu kesilapan kecil, satu kenangan yang tidak mahu diingati lagi? Pikiran itu membuatkan hati saya luluh. Itu lebih menyakitkan. Seolah-olah hanya saya yang berperasaan, seolah-olah ia hanya angan-angan saya seorang. Petang itu, di hadapan cermin, saya mengeluarkan gincu, warna merah jambu lembut yang saya pakai sebelum ke reunion tempo hari. Tiba-tiba saya teringat kata-kata suami saya, warna tu nampak pelik sikit kat awak, macam bukan diri awak. Kata-kata itu lama tersimpan di hati. Apa maksudnya diri saya? Seorang istri yang setia? Seorang ibu yang hanya menjaga anak-anak? Atau mungkin, seorang wanita yang kadang-kadang mahu merasa debaran dan terbuai dengan pandangan mata seseorang? Sejak hari itu, saya mula sadar betapa lamanya tangan suami saya tidak menyentuh tubuh saya. Pagi Jumat, selepas menghantar anak ke sekolah, saya duduk di dapur yang sunyi sambil minum kopi. Tiba-tiba telepon saya yang tertelungkup di atas meja bergetar, skrinnya menyala. Satu nomor yang dikenali, Haris. Jantung saya berdegup kencang. Awak sihat? Terima kasih untuk hari itu. Message yang ringkas. Tetapi beberapa perkataan itu membuatkan hati saya bergelora. Saya tidak bertanya mengapa dia baru sekarang menghubungi. Saya faham keraguannya, nada bicaranya yang berhati-hati. Saya juga mengambil masa yang lama untuk membalas. Tanpa berkata apa-apa, saya membuka message itu, menutupnya, dan membukanya semula. Kemudian saya memadamnya, dan menulis semula separuh ayat. Saya pun gembira dapat jumpa awak. 5 menit saya ambil untuk menekan butang hantar. Dia tidak terus membalas. Petang menjelang, ketika matahari mula terbenam, satu message ringkas tiba. Boleh kita jumpa lagi? Melihat message itu, terasa seperti ada sesuatu yang terkoyak di dalam dada saya. Hati ini mahu berjumpa, tetapi saya tidak punya keberanian untuk melakukannya. Karena saya istri orang. Karena saya ibu orang. Tetapi kenapa hati saya yang dulunya begitu teguh kini mempunyai ruang untuknya? Saya meletakkan telepon di atas meja dan duduk di sofa, memandang keluar tingkap. Suami saya kerja lebih masa lagi hari ini, dan anak-anak bermain di rumah kawan. Rumah ini sunyi, dan hati saya perlahan-lahan goyah dalam kesunyian itu. Saya perlu membeli barang dapur. Kimchi di rumah sudah habis, sausage kegemaran anak pun sudah tiada. Sudah lama saya tidak membeli belah sendirian. Saya pergi ke pasar raya berdekatan. Ketika saya menolak troli melepasi bahagian sayur dan menuju ke lorong mie segera, satu suara yang dikenali memanggil, Jasmine. Dan dia ada di situ, Haris. Dunia seolah-olah terhenti. Dia tersenyum, manakala saya hanya mampu terkaku, bibir saya ternganga. Kenapa awak ada kat sini? Ada kerja kat kawasan ni, singgah sekejap. Wah, kebetulan betul kita jumpa. Haris memakai kemeja teh dengan jaket, kelihatan santai tetapi tetap bergaya dan modern. Sebaliknya, saya hanya memakai beg eko yang lusuh, rambut diikat tocang, dan kemeja tee pudar.
Saya berasa malu. Awak seorang J? Keluar beli barang sekejap. Haris memandang saya, kemudian tersenyum tanpa kata. Saya seolah-olah paham apa yang tersembunyi di sebalik senyuman itu. Jom minum kopi sekejap? Dia bertanya. Saya memandang sekeliling. Takut ada yang nampak, takut terjumpa kawan suami, kebimbangan itu yang datang dahulu. Sekejap J. Boleh kot? Saya sendiri terkejut dengan jawaban yang keluar dari mulut saya. Di kafe kecil dalam pasar raya itu, kami duduk berhadapan. Saya teringatkan awak lepas hari itu. Haris berkata perlahan. Awak nampak macam tak ada apa-apapun. Saya tersenyum kecil sambil menunduk. Saya pun teringat. Hening seketika. Tetapi keheningan itu tidak canggung. Malah, ia terasa selesa, seolah-olah kami sudah lama kenal. Kopi cepat sejuk, tetapi hati semakin hangat. Ketika kami keluar dari kafe, Haris berkata dengan berhati-hati, boleh kita borak sekejap dalam kereta saya? Saya melihat sekeliling. Ini bukan kawasan asing. Kawasan kejiranan yang kecil di mana sesiapa sahaja boleh terserempak dengan kami. Sekejap J. Selepas berkata begitu, saya terkejut dengan diri sendiri. Kenapa begitu mudah ayat itu terkeluar? Saya masuk ke dalam kereta Haris. Suasana di dalam kereta senyap. Cahaya matahari menembusi tingkap, dan udaranya terasa hangat. Jasmine, dia memandang saya. Saya masih sukakan awak. Dulu pun, sekarang pun sama. Saya tidak menjawab, hanya bermain-main dengan tali beg tangan saya. Saya dah ada keluarga. Saya tahu. Sebab tu saya tak cakap apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya. Tapi lepas malam tu, saya asyik teringatkan awak. Kehangatan awak, pandangan mata awak. Semua tu tak hilang dari kepala saya. Tanpa sadar, mata saya terasa panas. Realitinya sangat jelas. Saya ibu kepada 2 orang anak, istri kepada seorang lelaki. Tetapi baru sekarang saya dapat akui, hati saya selama ini kesunyian, tidak dimiliki sesiapa. Saya tahu perasaan ini salah. Tapi, saya pun teringatkan awak lepas malam tu. Selepas saya habis bercakap, Haris perlahan-lahan memegang tangan saya, sentuhan yang lembut dan berhati-hati. Sekali ini saja, boleh tak? Dia berbisik. Saya mengangguk mendengar kata-katanya. Sebelum saya melarikan diri membuka pintu kereta, dia menggenggam tangan saya lebih erat. Nanti jangan menyesal. Saya menjawab perlahan. Kalau saya menyesal pun, biarlah saya seorang yang tanggung. Malam itu, saya menyediakan makan malam ringkas untuk keluarga dan hanya berkata, nak keluar jumpa kawan sekejap, sebelum keluar dari rumah. Haris sudah pun tiba. Di sebuah motel yang sunyi di pinggir bandar, papan tanda yang pudar, langsir yang tebal. Tempat di mana tiada siapa akan peduli. Dengan tangan yang gemetar, saya membuka pintu. Di dalamnya, kenangan seorang lelaki dan perasaan seorang wanita sedang menanti. Awak dah sampai? Haris tersenyum perlahan. Saya hanya mengangguk. Kami duduk berhadapan tanpa sepatah kata, seolah-olah saat ini akan menjelaskan segalanya. Jasmine, dia memulakan. Ini yang terakhir. Lepas nih, kita takkan jumpa lagi. Saya mengangguk. Saya tahu, jadi untuk hari ini, sekali ini saja. Dia memegang tangan saya. Perlahan, berhati-hati, seolah-olah memujuk sesuatu yang rapuh dan mudah pecah. Bibir kami bertemu. Hembusan nafas yang panjang mengalir di bahu masing-masing. Di dalam nafas itu, terlarut kenangan malam itu, debaran zaman remaja, dan kesunyian yang telah lama dipendam. Malam itu tiada janji, tiada masa depan. Hanya dengan kesadaran bahwa ia hanya untuk sekali ini, kami berdua menyerahkan segalanya pada saat itu. Kehangatan yang tertinggal di atas selimut dan air mata yang mengalir tanpa suara. Dia, yang berpura-pura saya sudah tidur, mengusap rambut saya perlahan sebelum memusingkan badannya. Saya, dengan mata terpejam, hanya memikirkan satu perkara. Ini bukan cinta, tetapi malam ini juga bukan satu pembohongan. Saya perlu pulang, jadi saya membersihkan diri dan keluar dari bilik air. Tiada sesiapa di sebelah saya. Haris sudah pergi. Yang ditinggalkannya hanyalah segelas air, cadar katil yang kemas, dan perpisahan tanpa kata. Saya duduk di atas katil dan memejamkan mata seketika. Dia telah pergi dahulu, dan saya juga perlu berbuat demikian. Saya memakai pakaian dan berdiri di hadapan cermin tandas. Di situ,
Berdiri seorang wanita bernama Jasmine binti Abdullah, bukan ibu sesiapa, bukan istri sesiapa. Kelihatan sedikit letih, sedikit berat, tetapi entah kenapa, wajahnya nampak tenang. Dalam perjalanan pulang, wajah orang yang lalu lalang kelihatan tenang, seolah-olah tiada apa yang berlaku di dunia ini. Apabila saya membuka pintu rumah, suami saya sedang menonton berita di ruang tamu, dan anak-anak sedang bermain permainan video di dalam bilik mereka. "Oh, dah balik?" Mendengar sapaan suami, saya mengangguk. "Ya, borak lama sikit dengan kawan tadi." Dengan satu ayat itu, saya menyembunyikan seluruh malam itu. Tidak, bukan menyembunyikan, itulah segalanya. Satu malam yang saya simpan sebagai kenangan saya sendiri, jauh di dalam hati. Malam itu, dalam mimpi, Haris berkata, "Jasmine, awak seorang yang sangat baik." Saya tersenyum perlahan, dan membelakanginya, terus berjalan. Selepas itu, tiada lagi perhabaran daripada Haris. Dan saya juga tidak menghubunginya. Daripada mahu berkongsi lebih banyak, saya lebih suka menyimpan malam itu sebagai yang terakhir. Segalanya hanyalah sesaat, berlalu seperti satu musim yang singkat. Tetapi malam itu, pastinya, adalah sebahagian daripada hidup saya. Suatu hari, suami saya berkata, "Muka awak nampak tenang sikit sekarang. Ada apa-apa ke?" Saya terdiam seketika, tetapi kemudian tersenyum. "Tak ada apa, cuma kadang-kadang, saya muhasabah diri sendiri." Suami saya mengangguk, dan saya hanya diam sambil meletakkan lauk di atas meja makan. Saya menghidupkan mesin basuh, memandang wajah anak-anak yang sedang tidur, dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Tetapi kadang-kadang, sangat jarang, apabila saya melihat cermin, saya teringat diri saya pada malam itu. Ketika saya menanggalkan solekan, di dalam anak mata saya, seolah-olah diri saya pada malam itu tersenyum kecil. Itu bukan cinta. Itu adalah satu pelanggaran, satu dorongan, dan satu masa untuk saya mengenali semula diri saya sebagai seorang individu. Tetapi saya tidak menyesal, karena ia tidak menghancurkan saya. Sebaliknya, ia membuatkan saya merasakan semula percikan api kecil di dalam diri. Kisah ini tidak akan saya ceritakan kepada sesiapa. Ia akan saya simpan seperti sebuah kotak rahasia di dalam hati, di tempat yang paling dalam, dan saya akan terus hidup. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai Jasmine, nama yang suatu hari nanti mungkin akan tersenyum lagi sebagai seorang wanita. Kita menghabiskan hidup sebagai ibu dan istri seseorang, tetapi kita tidak boleh melupakan diri kita yang tersembunyi di sebalik gelaran itu. Kadang-kadang, perasaan yang tidak dapat diluahkan kepada sesiapa adalah perasaan kita yang paling jujur. Semoga perasaan itu tidak menjadi satu dosa, dan semoga kita tidak melupakan diri kita sebagai pusat kehidupan. Jika Anda berada di tempatnya, adakah Anda akan menolak sentuhan tangan pada malam itu? Dan jika Anda telah melintasi sempadan yang tidak boleh diundur dengan satu pelanggaran, adakah Anda akan memanggilnya sebagai satu penyesalan, atau satu kenangan? Sila tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen.